Bismillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa sahbihi barik wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada sesi kuliah kali ini, saya ingin menyambung tentang tajuk media sosial, bagaimana Dajjal dan syaitan memasang perangkapnya, terutama kepada wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan yang masih belum bersuami. Jadi kadang-kadang kita tak berapa jelas, mungkin terkeliru melihat satu software yang dibangunkan, satu platform yang dibangunkan, di mana platform ini adalah platform publik yang terdedah, yang terbuka, tanpa batasan. Apa yang ingin saya sentuh di sini ialah tentang kedudukan seorang isteri apabila ia menggunakan media sosial ini untuk mendedahkan ataupun untuk berkongsi info dan sebagainya, dan dalam masa yang sama tanpa disedarinya, isteri-isteri ini mendedahkan diri dia kepada publik. Jadi pertama sekali, apa yang harus kita buat? Berhati-hati dan berwaspada di media sosial, kerana di situ ada perangkap Dajjal dan syaitan. Mungkin orang terkeliru. Jadi terkeliru bagaimana? Mereka menganggapkan bahawasanya ini satu platform yang baik, yang bagus untuk berkenal-kenalan. Mungkin ada yang itu benar, tetapi di sebalik kebenaran itu tersembunyi agenda-agenda yang lain yang maha dahsyat, yang menyebabkan kebinasaan dan kerosakan. So, apa yang kita ingin berkongsi ialah tentang bagi seorang isteri yang ingin menggunakan media sosial seperti Facebook terutamanya, ataupun WhatsApp, atau Insta, ataupun Telegram dan lainnya. Sebenarnya bagi si isteri haruslah memohon kebenaran terlebih dahulu daripada suami. Kenapa kena perlukan kebenaran? Kerana media sosial ini adalah tatapan umum, tanpa sepadan. Semua boleh akses. Tak ada orang tak boleh akses. Orang type saja akan naik nama kita, naik gambar kita. Dan si isteri akan terdedah kepada publik, kepada umum, dan dosa mendedahkan wajah atau tubuh badannya akan ditanggung oleh si suami. Sedangkan si isteri itu hanya untuk suaminya sahaja. Jadi dia kena faham perbezaan sempadan tu. Manakala bagi si isteri, janganlah terlalu over ataupun keterlaluan dengan kehidupan moden. Mungkin ada isteri yang merasa kolot sekiranya tidak menggunakan Facebook, kerana dosa dan hukum bagi si isteri terhadap suaminya tidak mengira zaman, sama ada zaman dahulu atau zaman sekarang. Jadi kena faham lah. Zaman berubah, tapi hukum tak berubah. Hukum bagi isteri terhadap suami tak berubah daripada zaman Nabi SAW. Jadi si isteri kena jelas sebab macam ni. Walaupun dia tu pakar, dia tu faham, tapi untuk menggunakan sesuatu yang ada di atas tanggungan dia tu, dia kena faham. Jadi di sinilah peranan bagi seorang isteri. Dia kena jelas kedudukannya, bukan lagi single tetapi di bawah tanggungan suami. Dan si isteri bukanlah barang dagangan publik.
Jadi isteri tak boleh jual sembarangan auratnya, apa saja pada media sosial. Kerana ini adalah senjata-senjata syaitan dan dajjal untuk nak membinasakan manusia-manusia. Jadi ini perkara ni amat penting bagi kita nak kena faham. Kadang-kadang orang ambil mudah. Dia persoalan dia balik pada asas balik, iaitu pengetahuan tentang agama. Sebab tu dalam Islam, bagi si isteri yang ingin berkahwin, dia kena tahu dulu apa tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Banyak perkara yang isteri tak faham. Bila dia tak faham, mereka akan membuat ikut suka hati. Masa dia anak dara, dia belum kahwin, tanggungan kepada wali dia. Dosa pahala naik atas kepala wali. Lepas selesai berlakunya ijab kabul itu, maka semua hukum mahkam itu tertanggung di atas suaminya. Maka hukum bagi isteri kena taat kepada suami. Ini perkara yang kena jelas. Jadi tak bolehlah bagi isteri itu, bila dia tidak tahu hukum dia, mungkin sebelum tu dia leka bermain dengan WhatsApp, tiba-tiba dia kahwin dan dia meneruskan Facebook dan sebagainya. Sedangkan selepas itu, perkahwinan itu tanggungjawab tadi berpindah kepada suami. Maka dia kena minta izin dengan suami dia. Nak buka satu WhatsApp, nak buka satu FB, nak dedahkan wajah, dia kena minta izin dulu. Maka boleh ambil upload je. Suruh anak upload, tolong jap upload ibu dalam tu. Tak boleh, nu suami nu ada. Kena bagi kat suami dulu. Tanya suami, bang boleh ke ni nak masuk dalam FB? Suami dia akan tanya, kamu nak tayang kat siapa? Kamu kan bini aku. Kau tayang kat siapa lagi? Ini yang banyak isteri tak buat benda ni. Ingat boleh upload sembarangan. Bila jahil agama ni lah jadinya. Lepas tu si suami tak tahu. Bila suami tu dia kena larang isteri dia, kamu buang semua gambar-gambar kamu dalam tu, aku tak izinkan. Kalau kamu masuk juga gambar kamu dalam tu, haram atas perkara yang kamu buat tu. Aku haramkan benda tu. Memang haram pun, tak boleh. Tu akhir zaman ni ramai orang perempuan masuk neraka. Sebab apa? Inilah punca dia. Sebab dia leka, dia tak faham. Ingat FB ni boleh sembarangan, boleh sewenang-wenang dia pakai, dia gunakan. Tak boleh lah. Isteri kena ingat bukan suami. Suami dia boleh buat, tak payah tanya isteri lah. Ni apa yang ni I nak masuk dalam, nak buka FB ni. Suami tak perlu, pasal dia yang menanggung semua tu. Hanya bagi si isteri saja yang kena buat benda tu. Nah, isteri kena faham benda macam ni. Ini bukan kita nak kekang. Boleh buka, kita boleh ada akaun FB, tapi boleh kawal tak? Nanti stres pula dengan FB tu. Dulu kita tak ada banyak sangat maklumat nak ambil tahu. Lepas ada FB, macam-macam masuk maklumat dalam tu. Baik, jahat semua masuk. Tapi leka lah. Hanyut. Malam tidur tak boleh. Stres itu teringat ni. Macam-macam orang upload dalam tu. Dajjal pun tahu noh, dekat langit noh, duduk mana Dajjal noh, satelit noh. Dia punya kenderaan dia tu. Duk access kita 24 jam. Perhati apa kita buat. Ini benda-benda yang kena faham. So jadi kita nak cuba faham bagaimana keadaan, kedudukan, especially terutama sebagai seorang isteri. Ni akhir zaman ni makin teruk ni. Jadi isteri pun teruk bila tak tahu agama. Hukum mahkam kalau tak faham ni lah jadi. Redah saja kata boleh. Suami bagi izin sekejap je. Bagi sikit lah, tapi dia buat melampau-lampau. Dan kita nak tanya balik, ada tak isteri pernah bertanya pada suami, bang boleh tak izinkan I nak buka akaun FB ni? Sebab masuk akaun FB you faham lah kan, macam-macam benda dalam tu. Kalau suami dia tanya, kamu boleh tanggung dosa tak? Isteri kata boleh kot. Memang isteri kita boleh, tapi dosa tetap akan datang kepada suami. Na'udzubillah. So ini perkara yang kita kena fikirkan lah. Saya bukan nak mencegah, tapi kadang-kadang ada benda orang tak faham, kita kena bercakap. Supaya faham. Manusia kita yang kena ingat, kita nak mati last sekali, bukan nak hidup kekal atas dunia ni. Tak ada apa yang seronoknya. Kemarin budak-budak saya call, ada masalah, ada anak dia kan, dah kahwin dah. Main dengan FB ni, dah nak bercerai-berai dah. Datang jumpa, tanya macam mana, telefon macam mana nak buat ustaz. Saya semua salah, sebab saya kata sihir Dajjal ni dalam FB ni nak berubat susah sangat-sangat.
Dia benda-benda sihir yang kita tak nampak pada mata kasar ni, kalau kita nak rawat dia terlengat, rumit, susah. So jadi bagi yang dah terkena penyakit sihir, penyakit dajjal, sihir pada dajjal, bukan senang nak buat, terpercaya, cubalah tengok. Cuba tengok macam mana kalau orang kena penyakit tu. Buka je FB tu, cuba tengok. Siapa terkena penyakit tu, nak tinggal tak boleh. Akhir sekali, manusia tak boleh hidup tanpa bertuhankan dajjal. Tak ada handphone, tak ada WhatsApp, tak ada FB, tak boleh hidup. Maka setiap hari, manusia tidak lagi bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Malahan, ramai yang telah bertukar Tuhan menjadi dajjal sebagai Tuhan yang mereka sembah tanpa mereka sedari. Sebab apa? FB dibuka hari-hari. Kadang-kadang setiap sejam dibuka FB. Tuhan dia tak peduli. Allah dia tak kisah dah. Dia kisah dengan dajjal tu. Itulah dikatakan sihir dajjal. Sebab sihir ni akan masuk dalam jiwa manusia tanpa ada manusia yang sedar. Faham tak? Ni benda perkara yang kita kena faham, kita kena jelas supaya apabila seorang isteri itu ada sepadan dia. Jangan buat ikut suka. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi kita cuba nak berkongsi, nak melihat dari sudut syarak tentang kisah suami ataupun isteri yang ketika berada di dalam akaun Facebook, dalam melayari Facebook tu, kat mana yang menjadikan selalunya perkara-perkara sumbang yang mendatangkan dosa. Baik, pertama sekali kita lihat mendedah keaiban suami atau isteri di Facebook. Kalau orang yang sering membaca dalam Facebook ni, memang berlaku sangat-sangat kadang-kadang di mana tempat nak meluahkan perasaan. Jadi kadang-kadang isteri ini, mereka ni meluahkan perasaan mereka, perasaan sedih, kecewa, benci, marah terhadap pasangan di dalam ruang status mereka. Ada juga mendesak suami ataupun isteri melalui Facebook. Ada yang mendesak suami beli rumah, kereta, pinggan mangkuk, perabot, baju, macam-macam lagi melalui status mereka. Nak mendapatkan komen daripada rakan-rakan mereka dalam Facebook. Bila dia upload dalam Facebook, maka ramai yang memberi komen. Bagai-bagai komen. Macam-macam lah. Kalau yang bagi komen tu orang yang beragama, mungkin daripada sudut agama. Yang beri komen tu yang tak ada agama, dia akan cakap dari segi emosi, mengikut akal, logik mereka, bukan mengikut syarak lagi. Maka suami menjadi tertekan dan serba salah. Jadi kalau kita tengok di dalam kehidupan rumah tangga moden pada hari ini, kebanyakan wanita dia suka berkongsi dan meluahkan perasaan kepada orang lain sebagai pelepas. Dia nak melepaskan tekanan stres dia kepada beban ditanggung. Ada kalanya ia mungkin bukan bertujuan nak menjatuhkan suaminya, mungkin bukan pula untuk tujuan buka aib suami ataupun untuk mencari jalan penyelesaian. Kadang-kadang pendedah itu hanya sekadar nak melepaskan stres dalam diri dia. Tujuannya mungkin bukan, tetapi apabila dia menulis di dalam status Facebook mereka itu, secara tidak langsung dia telah mendedahkan keburukan, keaiban suami dia. Maka ini sebenarnya dikatakan mengumpat suami, ribah. Dia mengumpat suami dengan sedar atau tak disedarinya. Dia seronok tulis, dia beranggapan mungkin orang tak perasan, tapi pembaca-pembaca dalam Facebook ni dah boleh agak dah. Dah boleh agak dah. Kalau macam ni akan jadi begini, macam ni jadi begini. Dah boleh agak dah. Selalunya macam inilah masalah yang berlaku. Jadi apabila menggunakan media sosial macam ni, sama ada Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, email dan lain-lain, jadi sebenarnya tak boleh bagi pihak si isteri menggunakan media sosial ini untuk nak menghentam suami dia, membuka aib. Mungkin lama kelamaan orang faham
Oh, suami awak macam ni ya. Orang lain tolong komen bagi pihak dia kepada suami dia. It's unfair lah. Dia seorang lelaki-lelaki, bila kita selalu kita sebut, bila dia berkahwin, dia mengambil isteri daripada ayah mentua dia tu, kan, dia kata apa? Aku menerima nikahnya akan Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sebanyak sekian-sekian ringgit tunai. Maknanya dia mengambil segala tanggungjawab, beban, dosa, dia ambil semua, pindah atas kepala dia, kepala suami. Tiba-tiba si isteri pula dah berkahwin, dia mengata-ngata kepada suami dia, dia tak puas hati. Kalau tak puas hati sebagainya, cakaplah elok-elok, tak perlu masuk dalam status Facebook. Memang Dajjal dia buat ni untuk inilah pun. Dia tahu manusia ni macam mana. Syaitan tu, iblis tu dah kenal manusia. Dia dah lama dah. Sebelum kita manusia tu hidup, dia hidup dulu dah. Dia tahu sangat kelemahan manusia tu di mana. Cuma peringkat-peringkat ini berlaku. Apa yang akan berlaku ni, Facebook dulu tak ada Facebook kan zaman dulu. Sekarang baru ada. Ini takdir. Allah dah takdir dah. Pada sekian zaman akan jadi begini, akan jadi begini. Bukan pasal kita yang mencipta Facebook, memang manusia yang mencipta, tetapi hakikatnya siapa yang mengilhamkan semua benda ni? Sama ada ilham tu baik atau jahat, daripada manusia itu sendiri. Manusia yang memilih. Maka dengan bisikan syaitan dan sebagainya, maka lahirlah Facebook dan media sosial ni. Nama pun media sosial, atau disebut sebagai social media. Untuk apa? Untuk sosial. Sosial ni dia tak ada limited. Untuk siapa pun boleh masuk. Kita buka FB tu, kita nak komen apa saja boleh cakap. Kita boleh cakap apa saja. Itu nama dia public, umum dah. Maka isteri tak boleh. Si isteri bila dia masuk dalam media sosial tu, dia dah mula nak jual diri dia dah. Tu tak apa lagi. Yang duk tunjuk aurat, yang duk jual produk dalam tu, tergedik-gedik tunjuk, terhegeh-hegeh tunjuk muka mereka dalam tu. Nak tunjuk produk dia bagus dan sebagainya gitu. Sampai benda-benda perkara-perkara sampai melibatkan gambar-gambar yang tak sepatut ditunjukkan. Siapa nak tanggung dosa tu? Kalau yang masih tak kahwin, maka wali mereka yang bertanggungjawab, yang menanggung dosa tu. Kalau dia berkahwin si isteri, maka suami yang bertanggung dosa bagi pihak isteri dia. Soal dia reda tak reda cerita lain, tapi dia memang dah berdosa dari si suami tu bila dia membiarkan isteri dia. Maka sebagai isteri yang soleh, yang soleha, isteri kena jaga supaya dosa tu tak beban atas kepala suami dia. Kalau dia sayang suami dia, cara dia sayang suami dia, jaga diri dia daripada suami itu menanggung dosa yang dia buat tu. Itu pun nama sayang kepada suami, kasih kepada suami. Bukan dia menambahkan dosa, masuk dalam FB, upload macam-macam, tunjuk muka dia. Siapa nak tengok muka kamu tu? Yang tengok ni orang jahat je. Orang jahat ambil peluang. Dalam tu macam-macam manusia ada. Setan, iblis, jin, semua ada dalam tu. Perompak, penyama, perogol. Mereka akan menggunakan status ni untuk nak cari peluang. Maka sebab itulah keruntuhan rumah banyak berlaku. Dalam kumpulan alumni, buka FB, alumni, sekolah sekian-sekian. Yang 30-40 tahun sudah. Tak peduli dah hilang dah, tiba-tiba muncul balik, teringat balik kisah-kisah lama. Lepas tu mulalah kenal mengenali, mula kontak balik, apa khabar, tanya. Kau tanya apa khabar bukan lelaki kau, itu kau tu bini orang. Tak payahlah duk sibuk-sibuk nak pergi tanya dengan bekas-bekas boyfriend dulu ke, kawan lama ke, tak kena-mengena. Sebab laki dengan perempuan, kena ingat, bukan mahram dia haram. Tak ada pasal-pasal sebut. Kalau dia pergi beli barang, kebetulan kedai tu kawan lama, dia tak apa, dia nak beli barang ni, tak sengaja cari. Lepas tu mulalah kontak, tanya khabar, lepas tu tanya anak berapa, ingat nak kisah kita lama-lama dulu. Tu dia mula dah, setan dia mula dah dorong. Sebab tu Allah kata wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Ni masalah yang berlaku hari ni. Kita nak sentuh kat sini sebab benda ni jelas. So make sure hati-hati benda macam ni. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So kita sambung tadi. Jadi mendedahkan keaiban suami ni haram hukum dia. Bila haram tu berdosa besar. Isteri dengan suami ni, dia kena ingat banyak benda dia tak boleh buat. Dia tak boleh melangkaui apa dengan suami dia. Walaupun dia boleh menggunakan FB, tapi selagi dia hak di bawah tanggungan suami tadi, maka dia kena minta izin dulu nak masuk FB. Sebab FB ni nama dia media sosial ni, benda yang orang terlalu umum. Orang boleh tengok ke apa yang berlaku. Even kadang-kadang ada isteri tangkap gambar ni, dia bilik tidur dia dengan suami dia. Maka benda tu haram. Dia mendedahkan dalam rumah
Dulu orang tak tahu rumah dia, sekarang ni orang tak payah. Masing-masing orang akan provoke. Bila provoke, bilik tidur kau macam mana? Pakat tunjuklah, ni bilik tidur aku lah. Kononnya gitu. Sedangkan dia mendedahkan. Suami dia tak suka benda tu, dia tunjuk. Apa saja dalam rumah tu adalah hak atas suami. Dia tak boleh simply nak dedah kepada public. Ini masuk dalam media sosial tu. Kalau dia WhatsApp kat kawan dia, lain lah juga. Ni tak. Most FB ni siapa pun boleh tengok. So bila dia buka aib suami tu dah jadi haram. Contoh lagi. Dia nak buka akaun FB, mestilah dalam ruang bulat tu gambar tak? Perlukah tunjuk muka dia? Perlu tak tunjuk muka dia kat situ? Buah gambar dia. Bagi orang kenal. Tujuan nak bagi orang kenal. Untuk apa kau nak bagi muka kau tu orang kenal? Kau tu bini orang. Tanya suami kau, boleh tak ni bang, saya nak masuk dalam FB ni, nak pakai gambar saya, boleh tak? Isteri duk berdosa dengan suami macam ni lah. Dia buat pandai-pandai aja. Kononnya dia ada hak. Hak apa? Kamu tu isteri atau wali. Suami tu wali. Kena tanya suami dulu, izin tak izin. Bila dedah aurat, aib kita, besok disihir dia orang. Bila disihir kat orang, orang kenal kat tengok muka comel-comel ni, walaupun tua pun kadang orang suka, orang sihir tu lari tinggal laki. Dah tak berlaki. Dulu elok aja duk melayan. Laki sekarang dah laki, dah tak ada, duk tengok kat orang lain, duk gila kat orang lain. Berapa ramai itu hari budak-budak saya ni telefon macam-macam komplain. Dia kata isteri dah duk gila ke Korea pula ustaz, yang Korea yang K-pop ni tu. Saya tanya berapa banyak kumpulan tu, 3 juta orang ahli satu dunia duk gila ke Korea. Korea tu tak kenal apa dia orang ni. Tapi dia orang ni golongan profesional, doktor ada, engineer ada. Tapi kena penyakit tu, dia tak kisah ke anak dia, tak kisah ke lelaki dia dah. Dia duk seronok kuno. Padahal tak jumpa pun. Jadi jangan marah benda ni, saya nak bercakap. Benda ni bahaya. Mudarat dia terlalu besar bagi isteri. Isteri kena tahu hak isteri atas suami. Jangan duk pandai-pandai. Duk mereka dia ada hak, dia pun boleh masuk FB, nak tunjuk muka orang. Kena ingat, dengan laki-laki lain. Orang laki ni lain. Dengan orang perempuan lain. Orang laki ni tanggung dosa dia, biarlah ke dia. Tapi yang perempuan ni, isteri ni. Jadi kepada siapa sajalah, termasuklah media sosial. Dia dedah tadi keaiban suami dia, tak kisah kepada siapa pun. Media sosial ke, siapa sajalah, media-media yang digunakan untuk nak exposekan suami dia, kononnya marah kat suami dia. Sebab apa tu? Sebab dalam media sosial tu bilion manusia yang bacanya. Bilion. Dan dosa tu sangatlah besar. Kalau dulu zaman Firaun buat maksiat, buat jahat ni dalam rakyat negara Mesir saja. Tu pun dah dahsyat dah dosa dia. Hari ni bila kita dedah satu benda fitnah atau sebagainya, bukan seorang baca, satu alam, satu dunia ni baca. Selagi dia ada handphone, selagi dia ada apa ni, dia boleh buka internet, maka benda tu akan sampai kepada orang tu. Tu dia lah dosa dia besar tak besar. Jadi jangan main-main. Sebab sihir akhir zaman, kalau kita dah biasa, saya pun duduk berubat orang. Kalau orang-orang duk sihir-sihir ni, insya-Allah lah. Orang kata doa kita apa, baca Quran ke apa, nak berubat tu insya-Allah boleh sembuh. Tapi main dengan sihir dajjal ni, ya Allah. Kita ni kalau tak ada lah mukjizat, tak ada karamah yang betul-betul nak lawan, tak terlawan dengan dajjal ni. Sebab tu lah Allah turun Mahdi. Akhir sekali Allah turunkan Aisyah daripada langit. Dulu dia Nabi. Kan? Dia Nabi dan dia bukan lagi turun sebagai Nabi, turun dia sebagai wali. Nak perang dengan Dajjal, nak bunuh, nak musnahkan sihir Dajjal tu. Sebab tu jangan main-main, sebab sampai Nabi pesan. Yang akhir sekali akan keluar menemui Dajjal besok adalah isteri-isteri, wanita-wanita dan anak-anak. Maka rantailah olehmu. Sampai Nabi pesan, kalau Dajjal tu datang besok kena rantai orang perempuan ni. Ni belum Dajjal keluar lagi pun dah, anak-anak Dajjal keluar pun dah huru-hara jadi. Dah nak bercerai-berai dah, nak lari pergi ke jantan sana, bukan dia tak tahu hukum makam, tak boleh, haram. Tapi sebab sihir ni, ya Allah, sihir ni memang kuat, memang dahsyat. Dulu sebelum kena FB, perangai lain elok. Kena aja FB, dia start masuk dalam, dia jumpa kawan-kawan lama, jumpa orang tu orang ni, dia ada perangai lain dah. Dulu isteri kita kalau kita tengok, jarang pegang handphone, tak kisah sangat. Tapi semenjak ada FB, sekejap-kejap pegang handphone. Kejap pegang handphone. Assalamualaikum pegang handphone. Assalamualaikum pegang handphone. Nampak tak? Sihir. Tu tak, kita kata tu sihir. Tak. Dia tak kena sihir. Dia okey je. Dia tak sedar tu sihir. Itulah sihir. Sihir dah tu. Sihir Dajjal dan syaitan tu. Sebab Iblis ni bukan calang-calang makhluk Tuhan. Dia bekas
ketua malaikat. Dia kenal Tuhan. Dia tahu. Dia akan kota apa dia cakap. Dia berjanji dengan Tuhan, dia akan musnahkan, dia akan sesatkan sekalian manusia atas muka bumi ni. Sampai Tuhan kata, melainkan hamba-hambaku yang bertakwa saja kamu tak mampu. Jadi, orang yang tak akan terkena fitnah dajjal dalam media sosial ni adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, maka pada dia FB tu nothing, tak ada benda, dia tak kisah benda FB ni. Sebenarnya FB ni jangan salah faham. Bukan semua orang duk gila pada FB ni. Ada orang yang kena sihir yang duk jadi gila sangat siang malam duk melayan ke FB. Seronok konon kata dia. Sedangkan orang beriman yang bertakwa, dia takkan peduli bab-bab FB ni. Kita dah salah faham lah. Kita tengok FB ni hebat sangat dah. Kena tengok dari sudut dia belakang tu, agenda FB ni apa sebenarnya. Apa agenda media sosial ni. Tu kita nak kena tengok. Bila kita faham tu, kita tahu jahat tak jahat media sosial ni membinasakan kehidupan kita. Sebelum kita jumpa FB, kita rasa bahagia. Lepas tu kita jadi stres. Sihir dia masuk, bukan calang-calang sihir. Dia meresap dalam jiwa kita, sehingganya kita tak boleh berenggang. Sebab tu akhir zaman kalau kita tanya, bang, engkau ni kalau tak ada handphone, tak ada internet, tak ada FB boleh hidup tak? Oh, tak boleh bang, aku kalau tak ada ni, aku tak boleh hidup. Nampak tak? Di situ menunjukkan bahawasanya, akhir zaman, manusia tak boleh hidup tanpa Dajjal. Tu Dajjal, maknanya manusia tu hidup dia dengan Dajjal. Jadi sekarang ni nak jadi syirik dengan Tuhan ni sangatlah mudah. Dia terperangkap dengan FB, dengan media sosial ni. Bila dia bertuhankan media sosial ketika itu, dah nampak dah dia dah mula Tuhan ni bukan lagi Allah, tetapi Tuhan ni adalah Dajjal dan syaitan dan Taghut tu. So kena ambil berat benda-benda macam ni. Kena faham ni bukan saja perempuan. Laki pun sama juga. Siapa saja yang terlibat ni. Cuma tajuk kita ni lebih kepada isteri. Isteri ni dia banyak sangat dosa dengan suami. Dia buat bila dia main benda di FB ni. Dia nak masuk dalam FB, dia tanya dekat lelaki dia. Bang, besok boleh tak bang? Ataupun lelaki dia kata macam ni. Aku izinkan kamu dengan syarat. Sekadar yang biasa-biasa cukup lah dengan kawan kamu. Tapi sekarang ni dia banyak offer. Orang offer macam, kalau nak bisnes kena masuk dalam ni. Dalam ni kita ada 500,000 ahli. Kita masuk dalam ni, masuk produk. Mula masuk produk. Start dengan produk. Lama mula melarat. Kemudian suami dah ada masalah. Masalah lelaki kan. Jumpa dah dengan jantan lain. Jantan dia pula bukan jantan sebenarnya. Memang dia adalah tentera Dajjal. Nak menjahanamkan ni rumah tangga ni. Senang je. Belum dia sihir lagi. Dia hanya offer. Dia umpan dengan FB. Dah orang manusia jadi ketagih dah. Macam orang ketagih dadah lah. Kita kata orang ketagih dadah tu susah nak buang. Memang ya. Itu pun kena sihir juga. Sama dengan FB ni. FB ni sama dengan dadah. Dia ketagih. Kalau tak tengok dia tak boleh. Dia mesti kena tengok. Satu hari at least sekali dia tengok. Tapi kalau baca Quran, haram nak baca Quran. Kalau nak mengaji, haram nak mengaji. Tak nak mengaji. Sebab apa? Mengaji nak cerita benda baik. Walhal baik itu dah jadi musuh dia. Hak jahat tu dia jadi kawan dia pula. Ini bahaya dia. Jadi bila beristeri mengumpat suami tadi, dia duk tulis macam-macam pasal laki dia dalam FB tu tanpa dia sedar. Itu tergolong dalam kata ribah, mengumpat yang diharamkan Islam. Jadi semua orang kena faham bahawa mereka tidak boleh sewenang-wenangnya dengan ikut suka dia nak cerita hal rumah tangga dia ataupun pasangan dia secara terbuka. Sama ada FB ke ataupun kat kawan-kawan dia kat office ke atau apa sahaja. Sehingganya kalau sekiranya berlaku kekecohan dalam rumah tangga, maka diharuskan, itu pun harus sahaja pada dia jumpa dengan qadi, cerita kat qadi. Masa tu dipanggil mengumpat yang harus. Itu pun dengan sebab nak cerita masalah rumah tu supaya qadi boleh selesai. Ataupun raja boleh tolong selesai. Ataupun siapa-siapa yang diminta tolong, ustaz ke siapa nak selesai masalah rumah tangga dia, maka diharuskan mencerita keburukan apa yang sama itu. Kena ingat, ada tahap dia. Hak ni, dia masuk dalam FB. Bukan takat qadi yang tahu. Satu dunia, Dajjal pun bertepuk tangan, seronok tengok. Dia cerita dalam FB. Menceritakan apa yang berlaku rumah tangga dia pada umum. Supaya orang lain boleh komen. Yang nak komen tu bukannya orang baik. Lebih baik dia pergi jumpa dengan ustaz ulama ke mana, tok guru tanya. Daripada dia masuk dalam FB. Dulu tak. Dulu, saya ingat lagi masa tu tak ada benda ni. Orang datang, ustaz nak minta nasihat sikit lah. Saya ni ada masalah rumah tangga lah ustaz. Isteri datang cerita pasal suami datang cerita pasal isteri. Kita ni jenuh lah berjampi. Berdoa, buat sembahyang hajat, macam-macam buat nak bagi rumah tangga tu baik balik. Sekarang tak payah. Dia tak perlu lagi tukang nasihat. Dia hanya masuk dalam FB supaya orang nasihat. Yang nak nasihat tu pun serupa dengan dia juga.
Masing-masing komen lah. Ada yang komen macam ni, ada yang komen macam ni. Semua nak jadi penasihat. Walhal tak layak menjadi penasihat. Sebab masing-masing ada masalah. Tu dia. Jadi benda ni dah kita jadi, dah tak ada kisah lagi dah. Dulu nak ngajar kena ada tauliah. Sekarang mengajar tak ada tauliah. Cakap lah macam ni lah. Cakap dalam media sosial ni. Semua orang boleh dengar. Ikut suka nak cakap apa pun. Tu. Ni ingat hati-hati. Benda ni kena faham baik-baik. Dan kadang-kadang kalau kita lihat lagi, terdapat sebahagian maklumat-maklumat yang secara tidak langsung dia cakap tu mengaibkan pasangannya. Tapi kita sebagai baca faham lah. Bila kita baca tu, kita nampak ada apa yang tersirat. Mungkin ada perang dingin antara lelaki bini. Bila suami tak faham agama, bini tak faham agama, maka akhirnya rumah tangga tu musnah. Sedangkan rumah tangga ni kena ingat adalah amanah yang Allah bagi kepada kita. Jadi jangan meruntuhkannya melalui FB. Kalau rasa apa yang saya cakap ni benar, kalau rasa dengan FB boleh membinasakan rumah tangga kamu, better untuk selamat, kamu off je lah. Kamu delete kat FB, kamu duduklah bagi dia manusia awam macam biasa. Tak ada FB pun kamu bahagia hidup. Lebih pada kamu duduk melayan FB yang gila tu, yang duduk bertuhankan Dajjal laknatullahi alaih tu, better off lah. Tak ada apa yang bagusnya, tak ada apa penting nak cerita ke orang kita begitu, kita begini, kita ada kata, kita buat itu. Ini apa saja buat hari-hari cerita ke orang. Apa saja buat cerita ke orang, apa saja buat cerita ke orang. Ya Allah, teruknya manusia ni. Nak khabar semua kepada orang lain supaya orang tahu apa dia buat. Cukuplah Allah tahu. Bila kita duduk masuk dalam FB, kadang-kadang kita dah jadi ujub, dah jadi riak dah. Duduk cerita kat orang, kita begini, begini, begini. Sedangkan ibadat ni diam-diam je lah. Sehingga Nabi pesan apa? Nak sedekah tangan kanan, tangan kiri tu tak perlu tahulah. Cukuplah. Dekat itu. So ini perkara yang kita kena ambil fikir sama-sama. Mudah-mudahan kita jadi selamat lah. Wallahu'alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.